أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk malam ni syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap malam insya-Allah kita senantiasa memanjatkan kesyukuran dan berterima kasih kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana senantiasa memberi rahmat dan nikmat kepada kita dan juga nikmat kelapangan untuk malam ni untuk kita bersama dalam kelas Asas Tajwid Al-Quran. Alhamdulillah juga kelas kita diberi keizinan untuk kita berterusan, masya-Allah, sampai ke saat sekarang. Kita diberi peluang untuk kita bertemu walaupun berada di merata dan juga berjauhan, tapi dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu dan juga dalam satu ruang untuk kita bincangkan dan juga kita ulang-ulang bersama ilmu tajwid, yang mana ilmu ini ada kait rapat dengan Al-Quran Al-Karim. Tak dapat dinafikan, semua kita memerlukan ilmu ini. Tak dapat dinafikan, ilmu tajwid adalah seasyraful ulum, sebaik-baik dan semulia-mulia ilmu. Tak dapat ditolak juga. Ilmu tajwid ini mungkin kita boleh ibaratkan tak boleh kita berpisahlah dengannya. Cuma sejauh mana kita mencuba dan juga berusaha untuk kita mendekatkan diri kita dengan ilmu tajwid ini, dan sebanyak mana ilmu ini yang dapat kita faham dan dapat kita miliki, fahami, takluki dan ada dalam diri kita, ada dalam dada kita, ada dalam fahaman kita, dan sejauh mana praktikal kita dan juga membaca Al-Quran bertajwid, apa yang kita tahu, apa yang kita belajar dalam hukum-hukum tajwid. Ini semua soalan-soalan yang selalu kita kena kaji, selalu kita nak kena nilaikan pada diri kita. Kadang-kadang, Masya Allah, antara kita, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang yang sangat luas, yang sangat banyak untuk mempelajari ilmu tajwid, sehingga kan memahaminya hampir semua. Memahami ilmu tajwid dan dapat mengupaskan, mengeluarkan, menceritakan satu persatu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu anugerah dan ilmu yang Allah bagikan. Tetapi dia ada lagi satu langkah ke depan lagi, sejauh mana ilmu yang dia tahu satu persatu itu, dia letakkan di bacaannya. Waktu dia membacanya, dia letakkan setiap hukum di tempat yang betul. Jadi di situ mungkin ada lagi lah usaha-usaha yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita lakukannya, untuk kita buat lagi, untuk kita usahakan lagi, supaya kita tak putus dengan ilmu yang mulia ini. Yang sedia kita maklum, masih lagi ada antara kita yang kenal hukum tajwid, waktu membacanya tak tahu nak letak di mana, panjangnya di mana, matnya di mana, tebal nipisnya di mana, dan juga dengung-dengungnya di mana, yang tak dengungnya di mana, yang iqla yang qalqalahnya nak letaknya di mana yang sebetulnya. Sehingga kan kita kebelakangan ini, masya-Allah, ini tanda-tanda baiklah, kita dah mula nak bincang macam mana nak pastikan kadar panjang inilah yang betul-betul yang dikehendaki dalam membaca panjang kita, mad kita. Ataupun dalam bab dengung-dengung contohnya, kita dah mula bincang macam mana nak hadkan yang dua harakat dengung tu, macam mana betul-betul kita nak letakkan yang ini betul-betul dua harakat. Jadi itu tanda-tanda baik, maknanya kita dah mula nak pergi ke membahaskan ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid ni secara mendalam. Jadi itulah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya taufik dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita untuk terus bersemangat mempelajari ilmu tajwid bersama, sama ada di kelas ini ataupun di kelas-kelas yang lain. Okey, ini sebagai mukadimah dan kata-kata semangat dari saya untuk diri saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Dan marilah kita mulakan seperti biasa. Malam ni insya-Allah kita akan masuk tajuk baru. Sebelum masuk tajuk baru, sebelum kita bahaskan poin-poin yang belum kita
cerita dan belum kita bahaskan di kelas-kelas kita ini, kita perlu juga buat murajaah. Murajaah ini adalah untuk kita ingat semula, pastikan ilmu yang kita faham sebelum ini betul-betul kita faham, dan kita nak juga waktu membaca nanti kita nak baca betul-betul seperti mana yang kita faham, insya-Allah. Okey, saya share skrin di sini. Malam ni untuk murajaah, bahagian murajaah kita dah sampai hukum mad lazim. Malam ni kita dah jauh sikit untuk murajaah, kita dah sampai hukum mad lazim. Okey, kalau sebut mad lazim kalau sebutnya mad lazim, mad lazim ni adalah mad yang agak susah juga kita nak bezakan dan juga kita nak cerita satu persatu. Tapi disebabkan kita dah selalu ulang-ulang, insya-Allah saya rasa ramai antara kita yang dah mula kenal dan boleh bezakan mad lazim ni. Insya-Allah kita akan ulang lagi dan lagi sampai kita betul-betul faham. Mad lazim saya mulakan, insya-Allah. Mad lazim ni adalah pecahan ataupun salah satu mad yang berpecah ataupun di bawah tajuk besarnya maddul far'i. Mad cabang ataupun mad pecahan daripada mad asli. Jadi kalau sebut mad tu bacaan yang panjang lah, kita panjangkan suara kita. Jadi lazim ni, kalau sebut lazim maknanya 6 harakat. Lazim 6 harakat, tak boleh kurang 6 harakat. Ini pada asal kalimah mad lazim. Bila sebut mad lazim, dalam bacaan hafs yang kita baca, 6 harakat itu namanya lazim. Kalau wajib, 4 harakat tak boleh kurang. Kalau jaiz, 4 harakat boleh kurang. Harus kurang tapi ikut tarikah-tarikah yang lain. Okey, insya-Allah tak apa. Kita masuk terus. Untuk mad lazim pula, kalau saya nak ingatkan, mad lazim ini mad yang dalam bahagian ataupun dalam kumpulan sebabnya adalah baris mati. Sebabnya adalah baris mati, baris sukun. Okey, sama ada sukun asli ataupun arid, yang penting baris mati. Disebabkan adanya baris mati, adanya huruf berbaris sukun, maka jadilah mad lazim ni. Ini salah satu mad yang dalam kumpulan sebabnya sukun. Kan kita ada 2 kumpulan kan. Kumpulan yang pertama sebabnya hamzah. Contohnya mad wajib, mad jaiz, mad badal. Yang ini mad lazim ini adalah salah satu mad yang dalam kumpulan sebab berlakunya mad ini pada kalimah-kalimah Quran ini adalah wujudnya huruf berbaris mati, sukun. Okey, sebabnya sukun. Ni kita ulang-ulang supaya kita ingat bahawasanya mad ini dia tak jadi begitu-gitu saja, mesti dia kena ada syarat-syaratnya. Antaranya dalam bab malam ini adalah huruf berbaris mati. Okey, kita tengok dalam skrin ni. Mad lazim terbagi kepada 2, lazim harfi, lazim kalimi. Harfi maknanya dalam bentuk huruf satu persatu. Kalimi dalam bentuk kalimah, perkataan. Itu pecahan dia lah. Okey, tapi kesimpulannya lazim harfi ke kalimi ke mutsaqqal ke mukhaffaf semuanya 6 harakat, tak kurang daripada 6 harakat untuk mad lazim ya. Okey, mad lazim terbagi kepada 2 pula. Mad lazim kalimi terbagi kepada 2 pula, mutsaqqal dan mukhaffaf. Kita dah sebut dah kalimi itu maknanya dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan yang mad lazim ini pun terbagi kepada 2 pula, kalimi mutsaqqal dan kalimi mukhaffaf. Ini kita biasakan diri kita sebut selalu dan selalu, sebab sekarang ni ada sebahagian kita hanya sebut mad lazim je. Nak sebut kalimi pun belum lancar lagi. Apatah lagi nak sebut mutsaqqal dan mukhaffaf. Belum confirm lagi dan belum pasti lagi. Ini hasil dari bila kita buat latihan untuk membaca beberapa ayat dan keluarkan semua hukum yang ada dalam ayat itu. Bila jumpa mad lazim, selalunya sebut mad lazim saja. Nak sebut kalimi agak confused, tak berapa yakin. Mutsaqqal mukhaffaf pun ada juga macam berat lidah nak sebut. Okey, malam ni insya-Allah kita cuba bagi jelas, bagi faham betul-betul untuk kita nak sebutkan bila mad lazim dia tak boleh berhenti di situ. Nak kena sebut kalimi ke harfi. Pula kalau kalimi mutsaqqal ke mukhaffaf. Kalau harfi pun sama, mutsaqqal ke mukhaffaf. Jadi nak kena bagi nama penuh. Barulah kita tak bertukar dengan
mak lazim yang lain. Okey, jadi kalau kita tengok kesimpulannya, mak lazim ni terbahagi kepada 4 lah. Mak lazim kalimi, muthaqqal, mukhaffaf, mak lazim harfi, kalimi, muthaqqal dan mukhaffaf. Jadi 4 jenis mak lazim semua. Okey, kalau tengok mak lazim kalimi muthaqqal dulu, kita masuk yang pertama. Kalimi muthaqqal ialah bacaan panjang pada huruf mad yang bertemu dengan huruf yang sukun. Ini yang kita terjemahkan ataupun kita mulakan mukadimah tadi. Mak lazim hurufnya berbaris mati. Berbaris mati, sebabkan adanya huruf berbaris mati maka adalah hukum mak lazim. Okey. Qadar bacaannya 4 harakat dan kita tengok dalam contoh di sini. Ini saya nak sampai ke poin ni. Tengok dalam contoh ini. Contoh waladdallin ataupun laminaddallin, laminaddallin. Dan dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca waladdallin, itu dah confirmnya mak lazim kalimi muthaqqal. Satunya dia dalam bentuk perkataan. Satu perkataan. Yang keduanya, selalunya kita buat pecaman kita bila ada tanda ombak ni, tanda ombak ni, tanda mat ni, lepas tu huruf ni, yang contoh ni sepatutnya dia ada sabdu. Huruf selepasnya berbaris dan juga adanya sabdu. Macam ni. Ini pecaman kita. Pecaman untuk mak lazim kalimi muthaqqal. Bila kita jumpa dalam Al-Quran, dalam bacaan kita, huruf bertanda mad, ada tanda ombak tu. Lepas huruf mad itu, yang tanda ombak tu, ada pula huruf berbaris dan juga ada sabdu. Confirm itu mak lazim kalimi muthaqqal dah. Kita tak confuse dah. Tengok satu lagi contoh yang kedua ni. Ada tanda mad pada huruf mad ni dan huruf selepasnya huruf qaf ini ada tanda saddah ataupun sabdu. Ini pecaman kita untuk mak lazim kalimi muthaqqal. Bacanya 6 harakat. Dalam Al-Quran banyak berulang beberapa surah, beberapa tempat. Dalam bab-bab mak lazim ni, mak lazim kalimi muthaqqal lah yang paling banyak. Cuma soalan yang kita nak tambah jelas lagi, permulaan tadi kita kata mak lazim ini dalam kumpulan sebab madnya adalah huruf berbaris mati. Jadi di sini mana huruf berbaris mati? Kalau mak jaiz, mak wajib, mak badal, terang-terang ada huruf hamzah, nampak huruf hamzah. Sebab itu hamzah adalah mak wajib, adalah mak jaiz, adalah mak badal disebabkan ada huruf hamzah. Untuk mak lazim kalimi muthaqqal, kita dah cerita. Macam minggu lepas, kita bincang mad arid lisukun. Ada sebabnya huruf berbaris mati. Huruf-huruf yang kita berhenti tu, yang kita disebabkan kita berhenti, dia mati. Itulah sebabnya huruf mati. Itulah adanya mad arid lisukun. Mak lin pun sama. Disebabkan kita berhenti, huruf yang selepas huruf lin tu ada huruf berbaris mati. Disebabkan kita berhenti, itulah penyebab madnya. Okey, malam ni untuk mak lazim pun sama, dia ada huruf berbaris mati. Disebabkan ada huruf berbaris matilah, maka adalah mad lin di mad lazim di sini. Contohnya dhallin, al-haqqah. Kan, ini confirmnya mad lazim kalim muthaqqal. Tapi mana sebab untuk mad ini? Yang mana kita sebut tadi, mad lazim ini sebabnya adalah huruf berbaris mati. Pernah kita jelaskan. Siapa ingat, siapa ada tanda? Ini untuk tambah lagi kita faham betul-betul mak lazim. Bila kita cerita mak lazim ini, sebab mak lazim ini adalah huruf berbaris mati. Maka bila pergi kepada contohnya, kita akan cari mana huruf berbaris mati yang menyebabkan perkataan ini menjadi mak lazim kalimi muthaqqal. Siapa ingat, siapa ada tanda, siapa masih ingat, boleh jelaskan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Abdul Rahman. Bab ni Ustaz, maknanya kalau macam kita mak asli ada alif, berjumpa dengan tajdid, mana sabdu, walaupun tak ada ombak tu, kita akan tahu yang ini adalah mak lazim muthaqqal kalimi. Ya, betul. Itu biasanya sabdu dengan mati Ustaz.
huruf mat asli berjumpa dengan mati, jadi itu bisa jadi Ustaz dan hukum mat lazim mukhafaf. Ya, betul. Itu bezanya Ustaz dan sabdu. Okey, jadi sekarang ini kita nak cari yang mati tu mana? Selepas mat aslinya. Mana ada sebab kita mungkin tak sebut mat asli, dah sini kita sebut huruf mat lah. Kalau pada perkataan dhalin huruf alif kan? Huruf alif. Okey, selepas huruf alif ada huruf mati ke? Lepas mat apa? Mat asli. Huruf mat saja, huruf mat, tak perlu mat asli. Huruf mat tu ada kita berjumpa huruf tajdid ataupun sabdu atau mati. Itu membezakan nama mutakal dan mu'afaf. Okey, tak apa, itu jelas. Tapi soalan saya sekarang ini mananya dalam untuk mat lazim mukhaffaf muthaqal, kita tak masuk mukhaffaf lagi. Kita sekarang ni untuk muthaqal dulu. Jadi khusus soalan untuk khususnya muthaqal, yang mana sebab untuk menjadikan mat lazim kalimi muthaqal ini adalah huruf berbaris mati. Jadi mana huruf berbaris mati dalam contoh dua ini ataupun semua contoh mat lazim kalimi muthaqal mesti kena ada huruf berbaris mati, barulah dia jadi mat lazim kalimi muthaqal. Okey, Haji Abdul Rahman tadi sebut membezakan antara muthaqal dan mukhaffaf. Okey, itu jelas, nanti kita masuk. Tapi sekarang ni fokus untuk lazim kalimi muthaqal sahaja, yang mana selepas huruf mat tu adanya huruf bersyaddah ataupun berbaris dan bersabdu, ada tasydid. Saya sebenarnya Ustaz tak tahu nak bezakan, macam nak faham apa itu muthaqal, apa itu mukhaffaf. Jadi saya dapat apa tu summarizekan yang ini sabdu muthaqal, mati itu mukhafaf gitu. Okey, betul. Itu jelaslah. Cuma kita nak lagi jelas, kita nak cari bila sebutnya mat lazim ini dalam kumpulan mat huruf hukum mat yang sebabnya baris sukun. Jadi mat lazim muthaqal ini baris sukun yang menyebabkan ini menjadi mat lazim kalim muthaqal. Mana sukun di dalam contoh ini? Lam lah Ustaz. Sukun yang mendatang Ustaz. Lam bersabdu tu. Ini ada tanda tasydid Ustaz. Ini lam tu ada lam ada dua. Yang satu tu sukun, yang lagi satu berbaris. So apabila kita ada tanda tasydid dan apabila alif bertemu dengan sukun, dia harus kita harus panjangkan. So apabila saya mungkin itu dia penjelasan saya Ustaz. Abi kalau contoh yang kedua al-haqah ni sukunnya mana? Al-haqah tu jadi qaf, ada dua qaf Ustaz. Dia ada dua qaf. Jadi apabila dua qaf tu, satu adalah mati dan satu adalah tanda yang berbaris. Jadi apabila kita hendak baca tu, jadi punya al-haqah. Mana datang ilmu ni? Ini pasal ni qaf sabdu ni selalunya ada dua kan Ustaz. Satu mati, lagi satu akan ada tanda baris. Itu soalan tu, mana datang ilmu yang sabdu ni ada dua huruf? Ini pasal ni tanda tasydid Ustaz. Dia tak ada cerita, diidamkan. Dia kona-kona lain juga. Okey, tak apalah, maknanya ada yang bertanda, ada yang ingat dan ada yang masih ingat apa yang kita pernah bincang ataupun dapat di mana-mana tempat, alhamdulillah. Okey, saya bukan saja nak tekankan di sini, sebenarnya dia ada tujuan dan hadaf yang lebih berguna lagi untuk kita dan lebih berfaedah, sangat-sangat berfaedah untuk kita. Iaitulah kaedah dalam bahasa Arab, mana-mana huruf yang berbaris dan adanya syaddah seperti mana disebutkan Tuan Haji Muhammad Bashir kita, masya-Allah, asalnya dua huruf. Itu betul. Contohnya di sini dalam contoh dhalin, huruf yang bersabdu di sini adalah huruf lam kan? Huruf lam yang bersabdu. Okey, dalam bahasa Arab, huruf lam bersabdu bukan dia datang asalnya dia beranak datang wujudnya macam ni, tidak. Asalnya berjumpanya dua huruf lam yang sama. Lam pertama baris mati, lam kedua dalam contoh ni baris bawah lah, baris dua. Okey, kita ambil satu lagi, huruf qaf yang ada sabdu pada contoh al-haqqah. Ini saya ulang-ulang ni, harap-harap kita insya-Allah kita melekat dalam ingatan kita. Qaf ini dia tak datang sini. Qaf yang ada sabdu ni, mana-mana huruf yang ada sabdu dalam Al-Quran, dia tak datang gitu asalnya. Dia datangnya, kalau untuk qaf ni dia asalnya
huruf qaf berbaris mati dan huruf qaf satu lagi berbaris atas. Untuk contoh al-haqqah. Maka dalam bahasa Arab bila ada berulang-ulangnya huruf, dia nak mudah-mudah. Arab ni memang dia nak mudah-mudah aje. Jadi dalam bahasa pun dia nak ringkas, dia nak mudahkan. Jadi apa yang dia buat dalam bahasa Arab ini, kaidahnya dia idghamkan. Dia ada kaedah idgham. Idgham di sini idgham mutamathilain, kan, lam sama dengan lam. Jadi dia masukkan lam ke dalam lam mati ke dalam lam yang hidup ni, yang berbaris bawah ni, maka menjadi huruf lam satu yang sabdu. Sama juga qaf di sini, bila qaf mati bertemu dengan qaf berbaris, maka diidghamkan, dimasukkan qaf berbaris mati ke dalam qaf berbaris, maka menjadi qaf yang satu yang bersabdu, yang bertasydid. Jadi kalau kita nak jawab kepada soalan saya tadi, makanya selepas huruf mad alif di sini, dia bertemu dengan lam mati. Dia bertemu dengan lam mati. Ini lam mati inilah merupakan penyebab mad lazim kalimi mutsaqqal, huruf berbaris sukun. Jadi dia terselit ataupun dia tersembunyi sebenarnya dalam huruf yang bersabdu ataupun yang ada syaddah ni. Okey, ini hakikat mad lazim. Tapi faedah yang lebih bermakna bagi kita, saya nak tekankan dan nak ingatkan kepada semua qari-qari'ah, yang mana bila ada huruf sabdu, kita tak begitu tekan bacaan kita. Kita tak ada, maknanya tak ada bagi hak huruf yang bersabdu. Maksudnya kita tak boleh sebut sama dengan huruf yang tak bersabdu. Contohnya kita ambil dua ni. Saya bantu sekejap. Contohnya kita ambil dua ni, antara lam yang ada sabdu dengan lam yang tak ada sabdu. Kita tambah hamzah berbaris atas. Okey, di sini kita tambah hamzah berbaris atas. Okey. Boleh kita baca sama tak antara dua ni? Contohnya yang bawah kita baca ali. Yang atas boleh tak kita baca ali? Dia tak boleh. Sebab kalau kita baca, kita dah samakan dengan bawah. Pada hakikatnya yang bawah ni memang dia satu huruf lam baris bawah. Tapi yang atas ni dia bukan lam baris bawah satu, tidak. Dia dua lam di sini. Mesti nak kena ali. Dia tak boleh ali. Dia kena ali. Lambat sikit, macam kita ada tergantung sikit untuk masuk ke dalam lam yang berikutnya ataupun lam yang bersabdu. Samalah dalam surah Fatihah, yang paling pentingnya mana-mana huruf yang ada sabdu mula daripada bismillah ada sabdu. Hirrah ada sabdu. Kan? Jadi kalau baca bismillahirrahmanirrahim, ada sebut la, ada sebut ra, ada sebut ra yang kedua, tapi dia tak ada sabdu, seolah-olah kita hanya baru sebut satu huruf, dan huruf mati itu belum kita sebut. Huruf mati ni belum kita sebut. Sebab itu dalam Al-Quran, apabila kita jumpa huruf yang ada sabdu, tekankan sikit untuk kita tahqiqkan ataupun kita beri hak kepada huruf yang sabdu, yang pada asalnya dua huruf yang sama. Yang pertama berbaris mati, yang keduanya berbaris, maka menjadi satu huruf yang bersabdu. Sebab itu waladda, kita tak boleh baca waladda, laju sangat masuk da tu tak boleh. Sebab ada dot mati sebelum dot berbaris atas. Waladda, yang kita macam tergantung tu untuk dot mati. Lepas tu do itu untuk do yang berbaris atas. Sama juga bila panjangkan 6 harakat, dolin. Dia tak cukup. Dolin. Baru kita sebut lam satu. Dia kena dolin. Yang l tu untuk lam mati, lin untuk lam berbaris bawah. Ustaz, Ustaz, alif lam ni bertabik ni kita tekan berapa lama Ustaz? Agak 2 harakat. Dia tak ada harakat. Cuma kita tak boleh samakan, kita tak boleh baca terus. Tak boleh baca terus macam tadilah ali tak boleh, kita kena baca ali. Dia bukan qadar 2 harakat. Kalau qadar 2 harakat tu jadi panjang sangat pula. Macam kita tambah. Bezanya kita nak tekan al. Ya, ali. Jangan beza dengan ali. Beza. Ada satu poin lagi, satu noktah lagi yang penting. Kita tulis di sini pula.
Suatu nuktah lagi yang penting, contohnya yang huruf ayat-ayat yang di akhirnya huruf bersabdu. Ada beberapa surah dalam surah Al-Qamar, dalam surah Ar-Rahman, ada lagi dalam surah Al-Qiyamah contohnya. Surah Al-Qiyamah, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ingat tak? Dalam surah Al-Qamar, dalam surah Al-Qiyamah, mustaqar, ra itu, ra ada sabdu. Bila ra ada sabdu, dia tak boleh sebut mudah macam kita sebut kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Dia tak sama. Ayat yang sebelumnya wazar. Wazar. Saya tulis sini lah, kalau nak buka, siapa-siapa nak buka boleh buka dalam surah Qiyamah. Kalau wazar ni dia tak ada sabdu. Ra yang hujung ni tak ada sabdu. Kita baca wazar. Ayat yang berikutnya ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Jadi sama. Padahal ra ini dia ada sabdu. Dan ra sabdu ni walaupun di hujung, walaupun kita matikan, tetap dia ada hak untuk kita sebut ra dua baris mati di sini. Seolah-olah kita mustaqar ni. Qar dia ada dua ra. Ra baris mati, ra baris mati sebab kita berhenti. Jadi apa kita nak kena baca di sini? Pada qaf ni kita nak kena tekan sikit. Huruf qaf ni kita kena tekan sikit untuk kita bagi kedua-dua ra baris mati ketika kita berhenti itu haknya. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Mustaqar. Jadi kalau ayat sebelumnya kalla la wazar, biasa. Suara kita data aja. Kalla la wazar. Ayat berikutnya ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Qar. Lambat sikit. Dia tak baca wazar. Dia kena qar. Dalam surah Al-Qamar banyak huruf ayat-ayat yang di akhir ada dua baris, ada huruf berbaris sabdu. Boleh insya-Allah. Paling penting sekali, mana-mana huruf yang ada sabdu, kita faham betul-betul malam ni insya-Allah bersama. Asal huruf tu dua huruf, bukan satu huruf. Satu hurufnya baris mati, huruf yang keduanya berbaris, tak kira baris atas, bawah, depan. Jadi kita nak kena baca kedua-duanya, tak boleh kita baca terus kita sebut, kita nak kena lambat sikit untuk kita berikan hak kepada kedua-dua huruf itu. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Itu yang saya betul-betul nak sampaikan, itu saja dalam bab mat lazim. Saya rasa semua dah faham mat lazim. Kalau saya tak huraikan begini pun, kita dah faham. Asalkan ada tanda mat, selepasnya ada huruf berbaris dan ada sabdu, itu mat lazim kalimi muthaqqal. Selalunya kita ambil ringkas macam tu. Tapi sebagai detail lagi, kita nak huraikan huruf qaf yang sabdu ni, huruf lam yang sabdu ni, asalnya dua huruf. Yang mana dengan ilmu ini juga, pengetahuan ini juga kita akan gunakan pada yang bukan mat lazim. Mana-mana huruf yang ada sabdu, walaupun tak mat lazim pun, kita nak kena lambatkan, kita nak kena tekankan untuk kita berikan hak. Sama juga dengan mad qalqalah akbar yang ada sabdu tu kan, al-haqq. Dalam surah Tabbat Yada, ayat yang pertama, watab, dia ada sabdu ni. Walaupun qalqalah, dia tak sama dengan qalqalah yang sebelumnya, qalqalah sughra ataupun qalqalah kubra. Tak boleh baca al-haqq watab, tak boleh gitu. Dia kena lambat sikit. Al-haqq watab. Lambat. Yang lambat itu adalah huruf mati yang tersembunyi dalam huruf yang ada syaddah itu. Ini kalau akbar. Akbar ya. Okey, insya-Allah. Jelas Alhamdulillah. Okey, yang lain-lain lagi saya rasa mungkin kita ambil ringkas-ringkas saja sebab insya-Allah kita mungkin dah jelas mat lazim kalimi mukhaffaf. Untuk mat lazim kalimi muthaqqal, paling pentingnya, paling mudahnya insya-Allah, mana-mana huruf yang ada tanda ombak, huruf-huruf mat yang ada tanda ombak, selepasnya ada huruf sabdu, itulah mat lazim kalimi muthaqqal. Bacalah, tariklah, panjangkan sampai 6 harakat. Okey. Untuk mat lazim kalimi mukhaffaf pula paling senang insya-Allah, hanya 2 tempat sahaja dalam Al-Quran, dalam surah Yunus
ayat 51 dan ayat 91 perkataan yang satu iaitulah al-ana al-ana wa qad asaita al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Dalam surah Yunus sahaja. Jadi bila sampai surah Yunus, bila nak baca perkataan ini dalam ayat 51 dan ayat 91, kita kena panjangkan 6 harakat. Siapa boleh sebut di sini kenapa perkataan ini kena panjang 6 harakat? Dari Mak Lazim. Okey, jawapan paling selamat dan paling tepat sekali. Tapi nak lebih apa tu detail sikit lagi. Mak Lazim yang yang bersukun. Yang bersukun, masya-Allah. Yeah. Ada tak mak lazim yang tak bersukun? Ada. Tak ada bersukun ini lah itu apa? Apa dipanggil tu? Astagfirullahaladzim. Yang tadi itu yang tak bersukun ni mak lazim kalimi musakal. Tak apa, bila dia mencuba macam tu insya-Allah dia akan bertambah terang. Mak lazim kalimi muthaqal, kita baru jelaskan tadi pun sukun juga. Yang tapi, sukun yang ada dalam sabdu tu sukun lah tu. Yang macam walau ada sukun kan? Tadi kita dah cerangkan huruf lam tu, yang lam tu asalnya lam mati juga tu. Huruf sukun lah tu. Okey. Jadi mak lazim kalimi muthaqal dan harfi muthaqal, kalimi muthaqal dan kalimi mukhaffaf sama sahaja, kedua-duanya mesti nak kena ada sukun. Jadi jawapan kalau nak terangkan di sini, huruf mat bertemu dengan huruf berbaris mati. Itu paling paling jelaslah. Maka jadinya di sini mat lazim kalimi tetapi mukhaffaf, ringan. Ringan, kenapa ringan? Sebab tak ada sabdu. Yang kalimi muthaqal itu berat sebab selepas huruf mat tu ada huruf sabdu. Yang bersabdu Jadi bezanya, ada beza tak bacaan dari segi mat? Tak ada beza, 6 harakat. Okey, saya nak jawapan yang lebih jelas. Antara kalimi muthaqal. Okey, sekejap. Dengan soalan dulu. Antara mak lazim kalimi muthaqal dengan kalimi mukhaffaf. Okey, antara dua jenis mat ini, mak lazim, kedua-duanya mak lazim, kalimi, kedua-duanya kalimah, yang bezanya itu muthaqal berat, ini mukhaffaf ringan. Dari segi bacaan, ada beza tak harakatnya? Harakatnya tak beza. Tak beza Ada sama-sama je. Yes. Okey. Saya minta apa tu orang kata dalam bahasa Arabnya dia kata fadlan la amran, maknanya minta jasa baik Ajiddin. Cuba bacakan dua jenis mat ini contohnya. Contoh ni untuk kalimi mukhaffaf dan contoh yang satu lagi dalam surah Al-Fatihah yang waladdallin tu. Cuba baca dari segi ada beza tak? Okey. Okey. Yang surah mana? Yang surah Yunus ni. Ada baca antara dua ni lah, baca dua-dua. Mula-mula sekali baca yang musaqqal ni dulu. Musaqqal ni waladdallin lah. Okey. Saya ambil dekat ini. Okey. Waladdallinnya dekat sini. Okey, saya baca Fatihah ni ambil waladdallin terus. Alaihim waladdallin. Hilang pula ujung-ujung tu. Saya nak bezakan situ lah. Okey, saya faham. Zoom ni memang macam tu. Kalau orang tarik panjang, dia akan hilang suara hujung-hujung. Tak apa. Gitu, Tapi nampak dah. Okey, baca contoh yang dalam surah Yunus di skrin ni. Saya ada dekat skrin, tak nampak sangat. Okey, tak apa. Baca yang ada. Deh. Balik. Itu lain. Itu dalam surah Yunus yang lazim kalimi muthaqqal tu yang ada sabdullah tu. Oh, okey lagi satu lagi. Yang al-ana ni.
Boleh? Hilang. Dia tarik panjang dari Tampines sampai ke Jurong. Oh, kau. Okey, ada muslimah yang message katanya ada beza sikit Haji Din. Betul, kalau Haji Din jawab dari segi harakat lazim tu mat tu memang 6 harakat, tapi cara baca dia ada beza sebab itulah ulama tajwid ini membezakan ini musaqqal, ini mukhaffaf, dan tak dimasukkan mukhaffaf dalam contoh musaqqal sebab ada bezanya. Ada bezanya yang sabdu yang tak sabdu lah. Bila sabdu kita nak kena tekan dan nak lambatkan, nak masuk kepada huruf yang berikutnya. Haji Din baca betul dah, tapi nak membezakan antara musaqqal mukhaffaf, yang musaqqal kena tekan lambat berat, yang mukhaffaf ringan baca terus masuk dalam huruf yang selepas 6 harakat terus terjun masuk dalam lam mati. Tapi yang musaqqal ini selepas 6 harakat dia tak boleh terjun masuk terus, dia kena lambatkan sikit baru masuk. Sebab dia nakkan huruf yang berbaris mati, yang tersembunyi dalam huruf yang bersabdu tu. Saya nak cuba Ustaz. Boleh cuba silakan. Abang Din lagi Ustaz, dia banyak guru jadi keliru sikit lah. Tak ada. Ya, Haji Rahman tadi pagi saya bilang awak posting dia awak timbul malam ni Okey. Boleh Haji. Saya nak fahamkan diri saya Ustaz. Diri saya. Jadi mak lazim muhaffaf dan kalimi dan mak lazim mutakal itu lain beza. Apa yang saya tahu, dia punya panjang dia sama 6 harakat. Segi bacanya lain sikit. Kalau macam muhaffaf dia sama tapi bacanya lain, arkannya sama, bacaan sikit lain. Kalau kita cuba mutakal walal itu dal tekan, tekan. Apa yang saya faham lah. Tapi kalau macam muhaffaf tu kita baca tak ada tekan. Dia tak ada tekan. Itu yang saya faham. Itu yang saya faham. Betul. Okey, jelas. Itu yang kita bincangkan tadi, yang terangkan untuk Haji Din. Jadi kena bezakan di situlah. Tak boleh samakan sebab memang dia ada lain-lain bahagian ataupun jenis mat ini. Okey, alhamdulillah. Tak apalah kita ulang-ulang yang sama pun bagi orang yang dah terang dan dah faham. Ambillah sebagai peringatan baik, dan bagi orang yang masih lagi samar-samar, inilah penjelasan yang kita harap kita faham semua. Bila kita membaca sebenarnya bukan untuk mat lazim saja, mana-mana huruf yang ada sabdu tak boleh kita sebut dengan ringan, kita kena tekan dan kita kena beratkan dalam sebutan huruf yang ada sabdu tu, insya-Allah. Okey, habis di sini terus kita masuk bahagian yang kedua, iaitu mat lazim harfi. Mat lazim harfi kita ringkas. Sebenarnya mat lazim harfi ini kalau satu kelas pun tak cukup, kita ringkaskan juga. Mat lazim harfi ini iaitulah mad baca panjang, lazim 6 harakat, harfi bentuknya huruf, dalam bentuk huruf-huruf. Okey, bila sebutnya mat lazim harfi bentuk huruf ni, dia tak akan jumpa dalam mana-mana ayat yang di tengah-tengah surah. Dia hanya beradanya di awal-awal surah yang dinamakan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibacakan dengan ejaan asalnya satu persatu. Beberapa surah dalam Al-Quran dimulakan dengan huruf muqatta'ah, sebiji satu persatu kita kena baca. Itu namanya dan maknanya huruf muqatta'ah. Contohnya alif lam mim ha mim ta sin mim sad nun qaf, semua itu namanya huruf muqatta'ah. Kita nak kena sebutkan huruf bukan ikut baris, kita kena ikut ejaan huruf hijaiyah sebiji-sebiji. Ada huruf yang dibaca dengan 2 huruf, ada huruf dibacakan dengan 3 huruf. Itu dia punya kesimpulannya, mat lazim harfi yang wujudnya di awal-awal surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dalam mat lazim harfi pun ada 2 bahagian. Ada yang tekan, musaqqal, berat, dan ada yang ringan, mukhaffaf, tak tekan. Okey, jadi kita ringkaskan juga. Secara ringkasnya, mat lazim harfi musaqqal yang berat ni, mana-mana dalam awal surah tu, kalau kita panjang 6 harakat, selepas panjang 6 harakat ada idgham. Ada hukum idgham, maka itu sahaja mat lazim harfi musaqqal. Mat lazim yang huruf, bentuk huruf yang baca sebiji-sebiji itu, yang tebal ataupun yang berat yang kita nak kena sabdukan ataupun nak kena idghamkan. Itu untuk mat lazim harfi musaqqal. Dalam contoh ini, dalam contoh yang di depan kita,
Okey, siapa boleh cari antara alif lam mim ta sin mim, huruf mana yang mad lazim harfi mutsaqqal? Sebut Yang huruf dia. mana? Huruf dia. Tak, dalam contoh yang pertama alif lam mim. 3 huruf ni. Yang mana mad lazim harfi mutsaqqal? Mim. Okey. Alif lam Mim. mim. Okey, Haji Arsyad pilih mim. Alif lam. Haji Din nak pilih huruf apa? Ada 3. Alif ke lam ke mim? Berkenan yang mana? Nanti alif lam. Lam lawa, lam lawa. Okey, Haji Azman sebutnya lam. Dalam mesej kita ramai yang sebut lam, pilih lam. Haji Din, kita nak Haji Din pilih mana? Pilih lain pada yang lain. Mim. Kenapa tak pilih alif? Alif memang lain sangat. Pasal apa? Pasal semua orang dah terekam kat situ, biar saya lihat satu. Saya pilih mim tak pasal dia Alif sukun. Aman. Alif lam. Okey. Seronok juga bila ada orang yang nak cari lain pada yang lain kan. Tapi sebenarnya dia ada faedah juga. Faedahnya maknanya saya kena terangkan kenapa salahnya, kenapa tak boleh pilih yang dia pilih lain pada yang lain tu. Mim ya mim Ustaz. Mim ya mim. Okey, saya terangkan tadi, saya dah terangkan untuk mad lazim harfi mutsaqqal, selepas kita panjang dia kena ada idgham selepasnya. Kalau mim, pilih mim, kita nak idgham ke mana lagi? Dia dah habis dah. Oh. Alright. Kalau gitu ain ya nun. Apa kan dia lam. Alif lam mim mana ada ain? Ngaji nak musik Ustaz, ngaji nak musik. Okey, tak apa. Kita terima saja, masya-Allah. Okey, jadi terang-terangnya sebenarnya memang semua faham dah. Saya tahu semua faham. Sebenarnya di sini lam saja. Dia tak ada dah. Alif memang tak boleh sebab memang tak panjang. Antara lam dengan mim dah tentunya untuk nak diidghamkan mesti nak kena ada ada huruf selepasnya. Antara tengah-tengah tu Ustaz. Antara lam dengan mim tengah-tengah itu nak masukkan mim. Dia nak kena ada huruf yang nak masukkan. Okey, kalau saya bagi contoh ni ini lain sikit. Contohnya dalam surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Betul. Cantiknya saya tulis. Ataupun dalam surah Asy-Syura, ain sin qaf. Ni lagi lah. Ini semua ada tanda ni. Ain sin qaf. Ni baru boleh pilih ni. Yang mana satu? Kita ambil kaf ha ya ain sad dulu. Yang mana mad lazim kalimi, mad lazim harfi mutsaqqal. Kaf ha ya ain sad. Ain sin qaf. Jangan, Haji Din belum sampai situ lagi. Surah Maryam dulu. Kaf ha ya ain sad dulu. Kaf ha ya ain sad. Okey. Yang mana huruf mana mad lazim harfi mutsaqqal? Nanti dia nanti. Ain ya nun. Dia pecahan dia Ustaz Ain ya nun. Kaf ha ya ain. Okey, kita Haji Arsyad dah sebut ain. Ain ya nun. Okey. Betul. Ain Haji Amiruddin. Okey, Haji Din ain. Dan Muslimah pun ada ain. Okey, ramai dah pilih ain. Ada lagi nak pilih ain? Kena pilih betul lah ni. Macam betul lah. Semua terekam kat situ. Siapa yang gelak? Terekam kat situ betul lah tu. Okey. Yang lain lagi semua senyap. Saya pilih sin. Sin belum masuk lagi, Ji. Haji Abdul Rahman belum lagi lah. Kita ni sayang ni macam-macam . Ini tak ada musakal lah ni. Okey, ada yang pilih tak ada musakal. Boleh ke pilih dalam musakal? Okey, tak apalah, itu pilihan dia. Yang lain macam mana, sokong dia ke ataupun nak minta ain juga ataupun lain? Sod ke ain ya. Mukhafaf. Okey. Tak apalah, kita buat latihan macam ni, insya-Allah kita akan bertambah faham. Nun mati bertemu dengan apa? Sod. Yes. Itu ilmu Haji Din dah pergi jauh tu, maknanya dah dalam tu. Tapi dalam belum sampai lagi tu. Okey. Betul kalau sebut ain itu. Saya
pasti dekat ain. Okey, jangan pasti lagi, kita tengok dulu. Nun mati, ain bertemu dengan sad. 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 Okey, nun mati bertemu dengan sad hukumnya apa? Itu izhar hakiki. Izhar haqiqi. Nun mati tu Sad tu yang 15 huruf tu. ikhfa haqiqi. Yes. Okey. Dia jawab betul dah tu. Okey, kembali kepada pengertian mad lazim harfi mutsaqqal, iaitulah mana-mana tanda mad yang panjang, huruf yang kita panjangkan 6 harakat, selepasnya ada hukum idgham. Di sini hukum idgham ke ikhfa? Mana ini? Nun mati bertemu dengan sad. Idgham. Tukar je. Tukar. Mana pula? Ikhfa lah Ji. Di sini ikhfa. Walaupun dia ada dengung. Ikhfa hakiki. Walaupun dia ada dengung 2 harakat, tapi dia bukannya hukum idgham. Jadi dalam kaf ha ya ain sad tak ada satu pun mad lazim harfi mutsaqqal. Habis ini semua tak kena ni. Semua tak kena. Haji Azman yang kena dan yang duk diam tu semua selamat. Tapi dia tak boleh, dia tak undi apa-apa pun. Tak apa. Kita pergi tengok apa tu contoh yang kedua. Ain sin qaf. Okey, pilih antara ain sin qaf yang mana mad lazim harfi mutsaqqal. Pecahan dia ain ya nun. Ain sin Ini mukhafaf. Tak, sekarang ni kita pilih, kita nak cari yang mana salah satu huruf ain dengan sin dengan qaf hukumnya mad lazim harfi mutsaqqal. Tak ada. Ain sin. Okey, kita ambil jawapan dulu. Ada yang kata tak ada. Okey, ada yang sedang mencari. Pasal dia tak ada sabdu, Ustaz. Jadi ada tak? Ada tak? Muhaffaf. Harfi muhaffaf. Maknanya tak adalah. Jawapannya tak adalah. Ada. Okey, tak apalah, kita ringkas tak ada. Apanya ni betul? Jawapannya betul. Last kali alhamdulillah Jidin betul bersama jamaah yang lain. Tak ada jawapan lain pada yang lain Ya, okey, jadi dalam tak semestinya yang kita panjang-panjang awal surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ini dia nak kena mad lazim harfi mutsaqqal. Tidak, mesti nak kena ada yang adanya idgham. Contohnya alif lam masuk dalam mim itu idgham, dan juga sin masuk dalam mim itu pun idgham juga. Itunya idgham juga. Jadi bila ada idgham, tasim mim, kalau kita tulis surah apa ni ikut sebutan kita sin ya nun, ini ikut sebutan sin ya nun, nun mati, lepas tu mim ya mim. Jadi di sini nun mati bertemu dengan huruf mim, maka idgham. Idgham iswain Nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah ji. Masya-Allah. Okey. Baik je. Itu dia nak sebut orang yang terbaik tu, cuba tu. Dia nak sebut yang sedap je sedap-sedap je mithlain Okey, jadi sin nun mati bertemu dengan mim, barulah inilah huruf sin inilah mad lazim harfi mutsaqqal. Betul. Faham tak Bandin? Boleh faham tak? Saya. Tapi not bad lah, kita try. Kita cuba. Bagus insya-Allah. Okey. Faham? Kalau dah cuba, lama-kelamaan faham dah. Apa yang awak faham? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Yang last sekali kita mungkin tak perlu curaikan sebab kita nak masuk tajuk baru. Insya-Allah selepasnya mad lazim harfi mutsaqqal terus kita lompat pergi mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf itu adalah mana-mana dalam huruf muqatta'ah awal surah itu sekiranya tak adanya idgham selepas yang dipanjangkan huruf itu, maka itulah untuk mad lazim harfi mukhaffaf. Yang paling banyak sekali lah huruf-huruf yang bersendirian, contohnya nun, sad, qaf, semua itu dalam 6 harakat yang kita nak kena baca dengan mad lazim harfi mukhaffaf ringan tanpa kita idghamkan. Hatta huruf yang selepasnya ada dengung 2 harakat yang ikhfa, contohnya ain sad, ain sin qaf, dia ada dengung celah-celah tu.
Dia ada Huruf dengung tunggal. celah-celah tu, tapi dia tetap juga mukhaffaf, bukannya musaqqal sebab bukannya idgham. Kira huruf tunggal lah Ustaz. Ya, pada Ya, awal-awal surah yang dibacakan dengan tunggal ataupun baca sebiji-sebiji. Tunggal tu maknanya huruf sod tu, tapi dalam yang huruf gabungan yang dibaca sebiji-sebiji pun, huruf muqatta'ah pun, kalau tak ada idgham, hukumnya lazim harfi mukhaffaf. Okey, Tapi ada huruf tunggal Ustaz. Atau apa, kadang kalau baca ha mim, mim tu panjang, ta sim, sim tu panjang, tu huruf tunggal Ustaz. Biasa kan? Kalau itu pecahan istilah Melayu, mungkin kita tak perlu ambil kira lah, sebab tunggal datangnya huruf sendiri, contohnya nun, sod, qaf, ada 3 surah kan. Tapi Yasin dia 2 ayat tu. Yasin, Dua huruf. sin dipanjangkan. ya alif sin ya nun. Ya Tak apa. Dalam segi istilah, la musyahata fil istilah, dia tak menjejaskan. Yang penting kita faham kaedah dan juga membezakan antara mutsaqqal dan mukhaffaf tadi dah cukup insya-Allah. Boleh tak cakap membezakan tu ada tanda gelombang ni Ustaz? Itu mana mukhaffaf? Dia mukhaffaf mutsaqqal, kalau yang mukhaffaf pun ada gelombang juga kan? Semua ada gelombang apa? Mukhaffaf pun ada gelombang. Cuma yang membezakan selepas pada gelombang 6 harakat yang kita panjang, ada idgham tak selepas tu? Kita nak tahu macam Majidin sebut tadi, ain macam mana, maknanya susunan dia ain ya nun mati. Mim, mim ya mim mati. Lepas pada mim mati tu dia jumpa huruf apa? Itu nak kena kira situ. Kalau mim mati tu bertemu dengan mim juga, maknanya idgham. Maknanya mim yang panjang itu adalah mutsaqqal. Macam nun waw nun nun waw nun. Nun waw nun, dia seorang sendiri tu tunggal tu, dia tak ada nak jumpa siapa-siapa dah, dia seorang-seorang dah. Tapi Ustaz, maaf tak, Ustaz boleh saya sekejap. Macam kita baca macam kaf ya ain sad tu. Ya ain sad. Haya tu kita tak panjangkan Ustaz. Dia tak panjang sebab kita panjangkan. Okey, dia termasuk gelombang itu, jadi kita faham ini lazim mukhaffaf harfi gitu. Sekarang ni kita nak bezakan antara harfi tu dah jelas, tak ada masalah, asalkan gelombang semuanya mak lazim harfi, semuanya 6 harakat. Tapi nak bezakan harfi mutsaqqal ke mukhaffaf ke, itu nak kena tahu. Selepas yang panjang gelombang tu ada idgham tak? Kalau ada idgham maknanya mutsaqqal, kalau tak ada idgham, sama ada dia ikhfa ke idhar syafawi ke, itu semuanya mukhaffaf. Dia mana berjumpa mim tak? Mim sabdu berjumpa gitu. Ya. Okey. Okay, alhamdulillah, insya-Allah. Sama-sama. Baru Haji Rahman boleh tidur malam ni. Okey, sebelum kita nak tarik nafas. Tunggu hari Rabu depan lah, kalau nak tahu boleh tidur ke tidak. Okey, sebelum kita nak tarik nafas dan juga kita nak rehat, kita sambung sikit lagi. Sambungan tajuk baru kita dalam bab sifatul huruf. Saya nak ingatkan semua dan diri saya, kita dalam tajuk baru kita, maudhu' baru kita ataupun bahasan baru kita masih lagi berada dalam perbahasan, perbincangan sifatul huruf, sifat-sifat huruf, huruf-huruf Al-Quran. Yang mana huruf-huruf Al-Quran ini daripada alif, ba, ta sampai ya, dia ada sifat-sifatnya. Dia ada sifat tebal, dia ada sifat tipis, dia ada sifat hams, dia ada sifat jahar, dia ada sifat. Semua itu kita, hasil yang kita nak belajar, tujuan kita nak belajar sifat itu, macam mana kita nak sebutkan huruf itu, nak keluarkan di tempatnya, seperti mana kita belajar dari makharijul huruf, dan waktu kita nak keluar di tempat yang keluar tu, nak keluar tu cara mana, bentuk mana, tebal ke, tipis ke, dia ada sifat bisikan ke, dia sifat terang ke, dia ada sifat. Jadi itulah kita belajar sifatul huruf. Tetapi yang paling ketara sekali dalam bab sifatul huruf, kita nak menentukan huruf itu lemah ataupun kuat. Dari sinilah kita nak baca tebal ke nipis. Itu je. Jadi itu yang paling penting dalam bab sifatul huruf. Kita nak baca tebal ke nipis. Kita nak baca kuat ke lemah. Jadi tengok dalam skrin saya yang saya share ni, huruful lughatul arabiyyah, huruf-huruf Al-Quran ataupun bahasa Arab, dia terbagi kepada 3 bahagian yang asas, yang awalnya. Bahagian yang pertama, huruf yang tebal selalunya, selama-lamanya.
huruf yang selama-lamanya tebal. Dia tak Kha pernah dengan sod. sekejap Ajidin. Saya bagi masa sikit. Untuk huruf yang tebal qaulan wahidan, dia tak ada keadaannya dia akan jadi tipis. Ini huruf-huruf ini kita kena ingat, insya-Allah ada 7 huruf. Tak kira keadaan dia apa. Keadaan dia berbaris atas, baris bawah, baris depan, hatta baris mati sekalipun dia tetap tebal. Hatta baris bawah, selalunya bawah kita nak senang, kita nak selesa bacanya macam tipis, tapi dia tetap tebal. Huruf-huruf 7 yang tebalnya itulah dalam rangkai kata khussadagtin qid. Huruf kha, huruf kha, huruf sad, huruf ba, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf dha. Nanti ya, saya Dalam kumpulan sifat isti'la, sifat yang tinggi. 7 huruf ni, huruf kha, sad, ba, ghain, ta, qaf, dha. 7 huruf ni dalam Al-Quran, kalau kita baca, tak ada peluang untuk kita nak tipiskan. Tetap kena tebal. Keadaan apa sekalipun. Hatta baris mati sekalipun. Sod, rain, ta. Sod, rain. Adik saya tengah tulis, Ustaz. Khussadagtin qid. Kha, sa, ba, ghain, ta, qaf, dha. Nanti. Penting ni, penting sangat-sangat. Sebab masih lagi qari-qariah kita yang insya-Allah akan dihantarkan kepada musabaqah antarabangsa. Masih lagi huruf-huruf ni masih lagi ada yang tak beri hak tebalnya, masih tipis lagi. Dia qari daripada kulim tu. Saya tengah tulis. Mana nak buat tulis dengan pensel lagi dengan mulut. Rain. Okey, jumpa Ambil gambar. Ambil gambar kan senang. Saya tulis. Nanti qaf dengan dha. Okey, dengan dha. Okey. Dari important. Saya batin Amadin. Okey, minta maaf juga. Saya pun minta maaf juga, selalu kita gurau. Okey, gini. Okey, saya ringkaskan. Saya bantu saya bantu dalam 7 huruf ni. Saya bantu macam ni. Huruf yang kita betul-betul nak kena jaga Huruf kha saya kata insya-Allah tak ada masalah, sebab kha ini dalam bahasa Arab jarang-jarang kita nak jadikan dia macam tertipis sebab dia tak ada huruf-huruf yang nak sama dengannya. Huruf sad kita kena jaga. Huruf sad kadang-kadang kita tak tebalkan sebab kita mungkin kita tersamar ataupun tertukar dengan huruf sin contohnya. Okey. Huruf sad kita kena jaga. Huruf dad pun kena jaga. Dha kena jaga sebab apa? Kalau kita tak biasa dengan sifat dad yang tebal ini, kadang-kadang dia boleh bertukar menjadi huruf dal. Huruf dal dia ada huruf yang hampir sama dengannya. Huruf ghain tak ada masalah. Ghain selalunya tebal. Kita selamat insya-Allah. Huruf huruf ta khususnya ta sepatutnya kita tak ada masalah sepatutnya. Sebab ta kita kena simpan terus dalam fahaman kita. Ta huruf yang paling kuat dalam dunia. Dan banding dalam 28 huruf, ta paling kuat sekali. Jadi sepatutnya tak akan berlaku ta tu tipis. Tapi kadang-kadang dia boleh juga jadi tipis sebab mungkin tertukar dengan huruf ta. Ta yang ada hampir makhrajnya dengan huruf ta. Tapi kita tanam dalam fahaman kita bahawasanya huruf ta huruf yang paling tebal, paling kuat berbanding dengan huruf-huruf yang lain. Okey. Ta selamat, selesai. Huruf qaf. Kita masalah besar dengan huruf qaf. Jadi ambillah maklumat ini. Huruf qaf kita orang Melayu ni memang sangat-sangat mudah untuk bertukar huruf qaf menjadi huruf kaf. Banyak sangat, masih ramai lagi bila baca tak berhati-hati, qaf dia akan tertipis sikit je dia dah pergi menjadi huruf kaf. Itu paling bahaya sekali. Bila bertukar menjadi huruf kaf secara automatiknya dah berubah makna, dah rosak makna, itu bahaya. Qaf kita kena jaga-jaga. Bila qaf tebalkan. Bila sebutnya tebal, kita istilahnya muncul mulut ke depan sikit untuk ataupun sebut boleh dari dalam sikit untuk bagi sifat tebal tu. Dan huruf yang terakhir, huruf dha sepatutnya tak ada masalah lah. Sebab dha dia huruf yang unik sikit dalam bahasa Arab ni. Jadi sepatutnya kita tak bertukar dengan huruf dal, huruf zai, sebab dha ini bentuk dia pun dah tak sama dengan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Ini dia aja tengok. Senyum aja dia.
You kat Tampines ke kat Punggol? Punggol lah Sekarang? bang. Punggol. Oh, okey okey. Jaga cucu. Sana lebih selesa. Tak ada. Punggol Hello. jaga cucu. Oh, oh dah JC ya. JC. Tukar lain lah. Assalamualaikum. Ya, Junior College. Assalamualaikum. Ustaz masih Ustaz mana? Dah boleh? Ustaz nanti nak. Ah. Belum lagi Ustaz. Dah boleh sekarang? Dah keluar balik, datang balik. Tu Ustaz. Okey, dah. Okey. Sorry. Terkeluar sekejap je dah meriah terus kelas ambil kesempatan untuk berbimbang. Abang dia nak take over tak tadi? Abang dia nak take over tadi. Allah agak. Haji Rahman sampai di atas kerusi. Haji Okey. Rahman sampai di atas kerusi. Kenapa tiba-tiba terputusnya? Okey, kita sambung sikit, sambung kita habiskan insya-Allah. Minta maaflah atas kekurangan yang berlaku. Okey, skrin nampak saya sharing. Dan Agaknya hujan lebat sangat-sangat hari ni, jadi mungkin ada kacau sikitlah di kita punya internet. Tebal yang 7 ni huruf tebal. Abang dia jangan Ustaz. Tebal. Okey, kejap Okey, dah okey insya-Allah. Okey, selesai. Qaulan wahidan, huruf yang tebal satu. Huruf yang tebal buat selama-lamanya dan dengar huruf yang tebal ada 7 huruf ini, tak ada keadaan yang boleh membuatkan huruf-huruf ini jadi hukum tipisnya. Jadi kita senantiasa baca dengan tebal lah. Okey. Huruf al-Arabiyyah ataupun huruf dalam Al-Quran, bahagian yang kedua, huruf yang buat selama-lamanya tipis. Maknanya huruf ini selalu tipis dalam keadaan apa sekalipun, tak kira barisnya atas, bawah, depan, hatta baris mati sekalipun, tetap dia baca dengan tipis. Boleh ya? Macam ada sangkut-sangkut lagi ya. Okey, jadi huruf yang selalunya tipis ni selain daripada 7 tadi. Selain daripada 7 tadi semuanya tipis. Jadi selain daripada 7, huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim, ha. Selain daripada 7 lah. Selain daripada 7. Jadi semuanya tipis. Jadi selain daripada 7 ni kita baca tipis selalu-lalunya, yang kita baca tebal. Okey. Kecuali dalam bahagian yang ketiga ni, dia ada 3 huruf yang dikecualikan dari 2 kumpulan ini. Iaitulah huruf lam pada Allah, huruf ra yang kita dah selesai minggu lepas, dan huruf alif maddiyah. Alif maddiyah. Ada 3 huruf ni. Huruf lam, lafzul jalalah, lam pada kalimah Allah. Huruf ra yang kita dah selesai minggu-minggu lepas, itulah hukum tafkhim, tarqiq dan hukum tafkhim dan tarqiq sekali. Kita dah selesai. Dan huruf alif maddiyah sahaja. Huruf mad kan ada 3, alif waw ya. Untuk alif mad sahaja, dia ada 2 keadaan. Lam lafzul jalalah pun dia ada 2 keadaan, tebal dan tipis. Ada ketikanya tebal, ada ketikanya tipis. Ra pun sama juga, ada 2 keadaan, ada tebal dan nipis. Alif maddiyah, alif huruf mad ini pun ada 2 keadaan. Ada kadang-kadangnya tebal, ada kadang-kadangnya tipis. Tipis dengan tebal yang mula-mula. Ya. Untuk yang tengah-tengah ni, bahagian tengah ni untuk 3 huruf ni, lam lafzul jalalah, lam pada lafaz Allah. Dan huruf ra dan huruf alif maddiyah, huruf alif mad ini, dia ada ketikanya tebal dan ada ketikanya dia tipis. Okey, untuk huruf ra settle, kita dah selesai semua. Rasanya 3 kelas kita ambil untuk kita selesaikan ra, sebab ra antara yang penting kita nak kena faham supaya kita baca dengan betul-betul huruf ra yang tebal dan tipis. Dan untuk huruf lam, malam ni saya nak cuba habiskan. Cuma lain macam mana, okey kah?
Okey, Nak sekarang. mengambilkan tu Satu yang lagi. alif Huruf wawiyah tebal, tu kan. huruf tebal. Alif wawiyah tu. Yang Ustaz sebut tadi tu. Yang apa tu? Ada 3 huruf mad alif wawiyah. Alif waw ya. Hanya alif saja yang ada 2 keadaan, tebal dan tipis. Waw dan ya dia tak termasuk. Waw dengan ya dia selalu waw tu dia akan ikut tebal dan ya selalunya tipis. Tapi Tipis, kalau alif waw ya alifnya dia akan ikut huruf-huruf yang sebelumnya. Jadi kalau huruf sebelumnya tebal dia akan tebal, huruf sebelumnya tipis dia akan tipis. Kita akan tengok contoh satu persatu lah. Okey. Ustaz tadi Ustaz terlepas Ustaz. Huruf za. Huruf tebal. Ada persamaan huruf tak? Okey, za saya dah terangkan, mungkin tak terdengar gangguan. Huruf za ni sepatutnya kita tak ada gangguan, tak ada masalah lah. Sebab dia macam antara huruf yang lain pada yang lain dalam bahasa Arab. Za ni dia tak ada, dia ada persamaan dengan huruf za dengan zai. Huruf za keluar lidah dengan zai, dia ada persamaan. Tapi sepatutnya selalunya kita tak akan tertukar sangat sebab za dia datang memang huruf-huruf ini dalam perkataan-perkataan Arab sahaja. Macam ghain dengan kha. Ghain dengan kha huruf yang khusus dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita tak ada, kita guna maknanya kita tak mudah untuk kita tertukar dan kita akan tipiskan huruf za ini. Ghain tak ada Ghain pun sama, kita selamat. Kha kita selamat. Yang kita nak jaga huruf tebal supaya tak jadi tipis, huruf sad, sa, dan huruf ba jangan jadi dal, dan huruf ta sepatutnya tak jadi ta sebab ta tu paling kuat, dan paling kita kena jaga adalah huruf qaf. Sebab qaf dari segi makhrajnya dengan kaf memang dekat sangat. Jadi antara qaf dengan kaf itu depan belakang je. Jadi kalau kita tak tebalkan qaf terus jadi kaf. Ataupun kaf ini kalau kita tak tipis terus jadi qaf. Contoh yang paling kita takut sekali dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kim dah confirm jadi kaf dah tu. Bila kaf dah rosak. Mustaqim tu tak ada makna kalau dengan huruf kaf. Dia kena tebalkan. Walaupun baris tu qaf tu baris bawah, kena tebal. Taqim gitu saya. Ya betul. Okey, selesai. Kita tengok yang berikutnya. Mana slide yang satu lagi? 1, 2, 3, 4. Okey, 7 confirm tebal. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita masuk kita nak jelaskan malam ni insya-Allah untuk lam yang tebal Lam yang tebal. Lam yang tebal. Ini penting, lam yang tebal. Okey, kita masuk ni lah insya-Allah kita cuba habiskan. Lam yang tebal. Okey. Lam kalau kita baca okey, lam yang ada 2 wajah ini hanya lam yang ada pada kalimah Allah sahaja. Lam yang ada pada kalimah Allah sahaja yang kita nak bahaskan, yang kita nak bincangkan. Lam yang ada pada kalimah Allah sahaja. Kalau lam yang selain daripada kalimah Allah semuanya tipis. Sebab dia tak termasuk dalam huruf 7 khusadatin qidh. Pada asalnya lam tu semua tipis kecuali lam yang ada pada kalimah Allah. Yang kita istilahkan lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah. Ini yang nak kena sebut terus ni. Nak kena latihkan, selalu biasakan sebut lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah. Lam lafzul jalalah. Ini istilah tajwid yang kita nak kena sebut selalu. Lam lafzul jalalah. Lam luf. Saya dah tulis sini. Lam lafzul jalalah. Jalalah. Pasal kita Ustaz tulis Jawi, kita tulis Rumi. Tak apa, tulis bahasa yang senang. Lu jalalah. Lafzul Jalalah. Ini kalimah Allah lah. Ya. Okey,
pentingnya kita nak Lam kena yang sebut lam tebal, lafzul jalalah sebab nanti dalam lafzul. kita nak terangkan kita nak terangkan hukum yang ada pada kalimah Allah, kita akan sebut okey, lam lafzul jalalah hukumnya tebal. Lam Hukumnya lafzul tebal, jalalah hukumnya tipis. Hukumnya tebal. Macam itulah. Jadi macam mana kita nak bezakan yang mana tipis dan yang mana tebal? Inilah yang saya nak terangkan, yang saya nak ceritakan. Okey, dalam bahasan ini iaitulah dalam lam lafzul jalalah, dalam lam yang dalam perkataan Allah pada asalnya semua tebal. Kita ambil macam tu. Kaedahnya dalam bahasa dalam nota ni, dalam kalimah Allah pada asalnya semua tebal kecuali lam yang datang sebelumnya huruf berbaris bawah ataupun lam yang datang sebelumnya tanwin. Yang datang sebelum tanwin ataupun lam yang sebelumnya baris bawah. Baris bawah. Jadi bila tanwin ataupun baris bawah datang sebelum Allah, maka lam yang ada pada Allah, lam lafzul jalalah itu akan dibaca dengan tipis. Kita sebut tarqiq. Lam yang sebelumnya baris bawah. Datangnya tipis. Jadi tipis Jadi hukumnya tarqiq, tipis. Selain daripada tu, lam yang sebelum baris atas, lam yang sebelumnya baris depan, Allah itu dibaca dengan tebal. Hukumnya tebal. Tebal, tafkhim. Ustaz, boleh tak saya cakap begini Ustaz? Dalam kawasan sini Ustaz, kita tak ada masalah. Kita tak akan sebut lala. Kita sebut lallah. Okey, bagus poin tu. Cuma kita boleh istilahkan begitu dengan mudah. Cuma kadang-kadang ini pengalaman saya, bila kita tak ambil kira huruf yang sebelumnya berbaris atas baris depan, kadang-kadang kita akan buat silap. Contohnya saya pernah pengalaman peserta ni, saya tak sebutlah qari'ah ke qari. Peserta ni memang masya-Allah, dia memang guru Al-Quran. Bila dia baca ayat ini, saya nak share. Bila dia baca ayat ini, ayat dalam surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-114, muka surat 127, ayat paling atas sekali. 127. Nampak tak? 127. Maullah. Maullah. Okey. Dan ada lagi beberapa tempat yang sama juga. Dalam surah Yunus ada, dalam surah ini beberapa tempat. Okey, jadi ayat ini qala Isa bin Maryam. Qala ini sabnu Maryam. Okey, sambung Maryam dengan yang huruf yang Allah. Oh ya. Allah. Kenapa? Qala ini sabnu Maryam. Ya Allah. Allah ke la? Allah. Kenapa Allah? Allah ma Rabbana. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Bukan la. Ini tebal kan? Kenapa tebal? Nama Allah. Nama Allah itu jawapannya. Itu jawapannya, betul. Sebab di sini lafzul jalalah yang kalau kita tak perhati betul-betul, kita ingat ini bukan lafzul jalalah. Kita ingat lafzul jalalah hanya Allah sahaja. Tapi ini memang lafzul jalalah yang dah bercampur dan bergabung dengan mim. Allahumma. Allah juga. Jadi pengalaman saya bila saya yang peserta baca ni, di sini dia baca qala Isa bin Maryam Allahumma. Mungkin dia tak perasan bahawasanya ini lafzul jalalah, maka dia asalkan lam dia baca tipis, maka tipislah dia baca. Jadi bacaan itu salah. Jadi kita nak kena betul, kita kena berhati-hati juga
lafzul jalalah bukan dia datang dalam bentuk Allah sahaja. Kadang-kadang Allahumma pun dikira lafzul jalalah pada asalnya, dan dia kembali kepada hukum yang kita bincang pada malam ini, iaitulah asal lafzul jalalah ini, Allah ini semua tebal kecuali yang datang sebelumnya huruf berbaris bawah, maka lam lafzul jalalah itu dibaca dengan tipis. Dan ni semua huruf atas apa? Tak bawah. Ya. Sebab kita boleh sebut huruf atas tu sebab kita dah tahu yang dia ni lafzul jalalah. Tapi bagi orang yang tak tahu ini lafzul jalalah, maka dia akan confuse dan dia akan baca dengan tipis. Dan Kalau berlakulah. dia tipis tak boleh Ustaz, pasal tak ada huruf bawah apa. Yalah. Betul lah tu. Ustaz, boleh kita baca Maryam berhenti betul sambung dengan Allah? Boleh je, tapi di sini tak ada wakaf apa-apa, jadi sambunglah. Maryam Allahumma. Walaupun tak panjang Pun ayat pendek Ustaz. Pendek. Sebab kalau tak dia dari segi makna dia tak sempurna lah. Sebab di sini kita nak cerita siapa yang berkata Allahumma Rabbana itu mesti nak ada sambung dengan qalu. Mereka itu berkata. Ajarkan berhenti saya Ya. Jadi kesimpulannya untuk lam lafzul jalalah inilah ceritanya. Mana-mana lam lafzul jalalah pada asalnya semua tebal, semua baca dengan la belaka, kecuali yang mana sebelumnya baris bawah. Dan yang mana sebelumnya tanwin, tak apalah, tanwin itu pada asalnya baris bawah juga. Bila kita nak sambung nun wiqayah baris bawah ni itu kan, dia akan jadi baris bawah jugalah. Okey. Jadi kesimpulannya di sini saya nak tekankan, saya nak ingatkan cara kita nak terangkan hukum yang ada pada lam lafzul jalalah, kita kena sebut dalam kita nak terangkan lam lafzul jalalah di sini tarqiq fillahi. Fillahi. Kita kena sebut gini. Lam lafzul jalalah hukumnya di sini tarqiq, tipis. Contohnya bismillahi. Lam lafzul jalalah di sini hukumnya tarqiq, tipis sebab mim sebelumnya sebelum Allah itu baris bawah. Contohnya pada misal yang tebal, lam lafzul jalalah pada Rasulullah tafkhim ataupun tebal. Jadi kita nak kena sebut macam tu. Lam lafzul jalalah hukumnya tafkhim, tebal. Tarfil, tipis. Contohnya tafkhim tebal. Tebal. Macam awal ayat surah ayat kursi. Allahu la ilah. Lam lafzul jalalah pada lafaz Allah itu hukumnya tebal ataupun tafkhim. Jadi kita tak boleh sebut Allah lam lafzul jalalah. Kita sebut lam lafzul jalalah saja. Kita tak tahu hukumnya apa, tebal ke tipis. Itu tujuan tajwid, nak tahu tebal ke tipis. Kena sebutlah. Lepas pada lam lafzul jalalah kena sebut tebal ataupun tipis. Tafil tebal. Ya. Tafil kepada alif lam jalalah apa? Lam jalalah dia, tafil tebal lam jalalah. Lam lafzul jalalah. Lam lafzul lafzul jalalah. Ya, tak apa, biasa-biasakan dengan istilah tajwid ini untuk kita sebut dengan betul. Okey. Jalalah. Last sekali, ini paling ringkas sebelum saya bagi peluang, insya-Allah ada sikit lagi. Jalalah. Ringkas, iaitulah berkenaan dengan huruf alif tadi. Huruf alif maddiyah, sebab saya nak kena tu. Huruf alif maddiyah. Huruf alif maddi dia senang je, dia sebenarnya kalau saya tak ni pun kita boleh faham sendiri dan kita baca betul, cuma untuk tajwidnya kita terangkanlah. Okey, huruf lam maddiyah, alif maddiyah, huruf alif maddiyah ni dia akan ikut huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tebal, maka huruf alif maddiyah, huruf mad tu dia akan tebal. Kalau sebelumnya huruf tu tipis, maka huruf alif maddiyah itu dia akan tipis juga secara sebutannya. Contohnya dalam yang tebal, contohnya kita ingat bila nak tebal kita cari huruf yang 7 tadilah, huruf kha, sa, ta, gha, ta, qadha tadi kan. Dalam contoh yang tebal di sini contohnya khalidina. Okey. Di sini ada huruf alif maddiyah ataupun huruf mad. Disebabkan sebelumnya kha ni tebal, maka kha dua harakat yang panjang, dua harakat itu untuk huruf mad alif ni kita tebal, muncung mulut, terbuka mulut kita. Kha tak boleh. Dia kena kha untuk tebalkan. Macam tala, fatala alaihim, fatala, ta tebal ta tu.
Sebabnya ta tu tebal, maka huruf mad alif ni pun tebal ikut. Ghaibin sama juga. Ikut tebal. Bahagian tarqiq, bahagian tipis, dia ikut huruf yang sebelumnya. Contohnya dalam sini at-taibun. Di sini mad wajib kan. Panjang 4 harakat, 5 harakat. Jadi dalam keadaan tipis huruf mad alif di sini. Sengih je kita lebar je mulut bibir mulut kita. At-taibun. Tak boleh sebut at-ta. Tak boleh lah. Sebab dah jadi tebal. Sama juga dalam contoh yang lain, sa'ala sa'ilun. Sebelum huruf mad ni adanya huruf tipis, huruf sin tipis, maka huruf mad ini dibaca, alif maddiyah ini dibaca dengan tipis. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, insyaAllah malam ni alif mardiyah. Alif maddiyah malam ni insyaAllah bertambah-tambah. Alif yang tak tebal, tak tebal, alif tipis. Alif maddiyah huruf mad. Huruf mad, okey. Ustaz ajar, Ustaz bercakap apa yang awak tak cakap. Saya tengah buat catatan. Bagus. Bagus. Nanti minggu depan kita tanya pula, nanti kita minta dia jawab apa yang dia catat tu. Saya boleh 2 muka tau, 2 muka surat tau. Alhamdulillah, masya-Allah, ilmu banyak tu. Abang Din, ada mesej untuk awak Abang Din. Apa dia sayang? Salam. Cik Din, boleh tak dengar dulu kalau Ustaz sedang terangkan? Terima kasih. Ini mesti Haji Nasib. Okey. Terima kasih. Boleh tak dengar dulu kalau Ustaz sedang berterangkan? Terima kasih. Ini James Bond. Okey, alhamdulillah untuk malam ni bagi saya tutup dulu insya-Allah. Terima kasih kepada semua apa yang kita cuba sampaikan walaupun malam ni ada gangguan sikit internet. Agak sampailah apa yang saya nak sampaikan. Mudah-mudahan kita faham dan mudah-mudahan kita gunakan apa yang kita faham waktu kita membaca. InsyaAllah gunakan segala hukum yang kita faham bersama. InsyaAllah. Terima kasih untuk malam ini. Sebelum kita tutup, ada satu hajat dari ahli grup kita sebelum saya lupa. Suaminya insya-Allah esok akan menjalankan pembedahan mata kali yang kedua. Jadi mungkin saya tak perlu sebut nama lah. Dia ahli setia kita dalam setiap kelas bersama kita. Jadi sama-samalah kita doakan sebagai doa syifa dan kita bacakan Fatihatul Syifa insya-Allah. untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri kesembuhan dan juga berjalannya pembedahan operation itu dengan baik dan selamat insya-Allah, dan kepada semua yang sedang sakit insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشفهم أنت الشافي شفاء لا يغادر إلا أدما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم أنت الشافي. اللهم أنت وقلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم اشفهم. اللهم اشفهم ورد إليهم عافيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يسر لنا الأمور كلها فإن التيسير كل عسير عليك سهل يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
alamin. Amin. Taqabbalallahu minna minkum dan terima kasih. Mata tak problem Ustaz. Mata no problem lah. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Amin. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya dah Assalamualaikum, Ustaz. operate dua-dua mata Ustaz. Tak ada apa-apa. Jadi Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jadi sebab minta maaf nanti orang lain bagi peluang pula. Kan mata yang bahaya mata keranjang lah Ustaz. Terima kasih Haji Din. Tak nak bagi sepatah dua kata kepada tuan guru ke? Pertama Ustaz dia marah saya tadi. InsyaAllah. Tak apa. Marah sayang tu tak apa insyaAllah. Kadang-kadang tak sayang.